Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada kali ini saya akan menunjukkan satu lagi aplikasi yang boleh digunakan untuk kita recycle semula. Okey, untuk kita transform soalan-soalan yang telah sedia ada ke dalam bentuk quiz. Okey, kali ini kita akan menggunakan aplikasi Quizizz. Okey, jom kita tengok. Baiklah, pertama kali, okey, macam biasa di Omnibox ni kita typekan saja Quizizz. Okey, Quizizz. Dan buat pertama kali, jika anda merupakan pengguna yang pertama untuk Quizizz, okey, anda perlu sign up dulu. Okey, anda perlu sign up dan bila dah sign up macam biasa, okey, just login. Okey, login. Kita tengok fungsi-fungsi yang ada di dalam Quizizz. Okey, untuk Quizizz ni, dia punya layout sama lebih kurang macam apa tu, aplikasi buat game yang macam biasa. Okey, kita tengok dekat sini untuk your game, koleksi game yang pernah kita ada. Kalau ini kali pertama jadi kakak kosong lah sini. Tapi kalau dah ada game, kita akan ada game yang pernah direka sebelum ni. Okey, active game merupakan game yang sedang aktif, sedang kita send kepada murid untuk dijawab. Okey, sekarang kita tengok pula paparan untuk question bank. Kalau question bank, okey, ni ada koleksi soalan. Kita akan adakan satu folder untuk menyimpan soalan-soalan yang pernah kita buat sebelum ni. Okey ya. Ini adalah make a game. Jika nak buat game baru, okey, kita perlu klik di sini. Okey, jadi kita back semula, tengok fungsi dalam menu yang ada. Okey, public games merupakan koleksi games yang dah ada dalam Quizizz ni. Macam Quizizz, dia dah ada koleksi-koleksi. Okey, kalau kita tengok, ini adalah koleksi yang sedia ada yang boleh kita gunakan ataupun sebagai rujukan. Okey, avatar, jika nak buat avatar untuk kita sendiri sebagai admin quiz ni, okey, boleh klik saja di sini report. Okey, untuk makluman, kalau kita menggunakan Quizizz, guru akan mendapat report daripada respon murid. Jika murid telah menyertai, telah menjawab kuis tersebut. Okey, jadi macam biasa, sama juga macam Quizizz. Okey, ada banyak juga persamaan dengan Quizizz sebelum ni. Kita akan dapat laporan. Okey, ini adalah result dan result tu boleh kita download macam biasa kalau download dalam bentuk Excel. Okey ya, kita tengok dulu macam mana nak buat soalan. Okey, klik make a game. Okey, satu keistimewaan yang ada pada Quizizz adalah kita boleh mereka design sendiri. Okey, ini adalah template. Choose from template. Template ada disediakan. Contoh, gambar-gambar template adalah berdasarkan daripada penyumbang bahan dalam Quizizz tu. Okey, kalau kita pernah menyumbang, jadi mungkin akan masuk dalam ni. Okey, ataupun kita boleh design our own. Kita boleh design kita punya game board tu sendiri. Okey, sama ada nak ambil dari Pixabay. Okey, kita boleh browse gambar-gambar yang ada di Pixabay. Okey, mengikut tema ataupun topik yang bersesuaian. Ataupun yang menarik di sini, kita boleh upload gambar sendiri untuk dijadikan game board. Okey, contoh kalau kita nak upload gambar sendiri, just kita upload dari device. Okey, contoh kat sini, okey, saya akan klik satu gambar untuk dijadikan game board. Okey, untuk dijadikan game board disebabkan sekarang ni PKP kan. Okey, jadi murid dah lama tak ke sekolah, saya boleh ambil di sekolah, gambar sekolah sendiri. Okey, gambar sekolah kita boleh jadikan sebagai game board. Kalau misalkan kita nak bagi menarik, mungkin gambar kelas kita ke. Okey, ini adalah contoh. Okey, ini gambar yang kita pilih untuk jadikan game board. Dan kalau tengok dot yang ada dekat sini, okey, nombor 1 ni merupakan permulaan checkpoint untuk murid jawab soalan. Okey, bergantung kita nak buat soalan tu berapa. Kalau misal kata 10 soalan, 10 dot. Okey, contoh dekat sini. Okey, pilihan untuk buat dot soalan tu ada sama ada square ataupun circle. Dan kita boleh pilih juga warna, nak warna apa. Saya pilih kat sini warna kuning. Okey, jadi nombor 1, nombor 2, soalan ke-3, soalan ke-4, soalan ke-5,
soalan ke-6, 7, 8, 9 dan soalan ke-10. Ini ada 10 soalan dan 10 checkpoint untuk dijawab oleh murid. Kita tengok pula seterusnya. Okey. Player movement. Player movement macam kita main kalau main dam ular kan. Okey, correct answer. For correct answer, move forward. Sama dia nak move 1 sampai ke 6 ataupun 1 saja. Biasanya 1 je lah kan. 1 soalan dah jawab, move to the next level. Okey, if incorrect. If incorrect sama dia maintain dekat situ ataupun dia kena back. Kalau misal kata nak bagi sebagai denda, okey, move back. Kita pilihlah bergantung dekat sini ya. Sama ada nak 1, 2, 3. Kalau misal kata murid berada di nombor 4, dia jawab soalan tu salah, kita setkan dekat sini 1, dia kena kembali ke 3. Kalau 2, kena kembali ke daripada 4 ni 3, 2. Begitulah seterusnya. Setelah memilih player movement, seterusnya ada muzik yang boleh dipilih. Okey, terpulanglah nak yang mana muzik yang bersesuaian dan boleh cuba dengar. Okey, boleh cuba dengar pilihan muzik yang ada dengan klik saja button play. Okey, mungkin nak muzik rancak ataupun sebagainya. Okey, dan bergantung kepada soalan. Okey, sebab kita nak murid bermain game secara rancak kan. Okey, bergantunglah. Contoh saya ambil ni. Dan seterusnya pergi ke soalan. Ini adalah ruangan untuk kita masukkan soalan bagi kuis tersebut. Macam quizzes, kita ada pilihan multiple choice, multiple response, numerical answer, short answer, true and false, open-ended, drag and drop into text, ordering. Ada pelbagai pilihan di sini untuk dipilih. Dan satu lagi keistimewaan kalau tengok di Quiz Wizard ni, okey, kalau tengok di Quiz Wizard ni, dia punya feature lebih kurang macam quizzes feature berbayar. Sebab kalau di sini kita boleh masukkan YouTube. Kita boleh masukkan YouTube dan boleh masukkan audio. Jadi kalau ada audio untuk subjek bahasa, okey, bahasa Melayu, bahasa Inggeris, untuk kita assess murid, nak bagi PVD assessment ataupun untuk lesson tu sendiri, untuk activity listening, boleh masuk di sini satu persatu. Okey, kita tengok ya. Untuk kita menyediakan soalan Quiz Wizard ni, sama ada kita nak type semua, okey, nak type semua ataupun boleh copy paste. Dan satu lagi cara adalah dengan import question from spreadsheet. Okey, kalau kita dah ada soalan, contoh-contoh soalan yang dalam bentuk dalam spreadsheet, tapi dia ada format dia sendiri. Okey, format dia ada disediakan. Download one of the template. Kalau dalam Quiz Wizard ni yang disediakan template untuk write short answer, kalau kita tengok dekat sini dia punya pilihan jawapan kan. Okey, spreadsheet ni dia ada template untuk multiple choice dengan short answer. Okey, dan disediakan juga template. Okey, kalau misal kata kita tak nak terus buat soalan ni dalam Quiz Wizard, boleh juga type soalan dulu dalam template dalam bentuk Excel. Okey, kalau dah ada, just browse saja. Okey, bila kita dah ada tu, dari spreadsheet tu kita dah ada contoh spreadsheet. Okey, boleh download saja dekat sini. Okey, dan spreadsheet untuk short answer kita tengok ya. Spreadsheet untuk short answer macam ni. Soalan, answer, alternative answer, explanation. Dia dah ikut susunan. Misal kata kita buat sampai 10 soalan, dah ada semua ni. Jadi, bila kita ke Quiz Wizard tu, hanya export saja. Dia kata sini, dan kita drag and drop file browse. Dia akan automatic masuk ke situ. Okey, tu pilihan yang kedua. Selain daripada kita nak type. Okey, pilihan kalau kita type pula, kita boleh type saja, terus type di sini ataupun copy paste. Copy paste daripada Word, daripada Google Doc, daripada
Google Form yang pernah kita buat ataupun daripada mana-mana saja aplikasi yang pernah kita sediakan soalan sebelum ni. Contoh sebelum ni kita buat dalam Quizzes, dalam Kahoot, dalam Game Lab. Okey, boleh ambil saja copy dan paste dalam ni. Cuma soalan tu dia transform dalam bentuk lain lah. Kalau kita tengok ni tadi kan, kalau misal kata kita buat Quizzes pun ada template dia, Kahoot pun ada template dia. Cuma kelemahannya template untuk ketiga-tiga aplikasi ni berbeza. Kita tak boleh nak guna terus masuk dalam ni. Nanti dia format dia lain. Okey, memang kita kena buat ataupun copy paste daripada Excel tu, adjust saja dia punya susunan kolom tu. Okey ya. Kali ni kita cuba ordering. Okey, kita cuba ordering. The question, okay, rearrange the sentences. Okay, practical item, just pilih saja dari, contoh saya ambil dari Word kan. Okay, ambil je. Ambil paragraf ni teruslah. Kita ambil yang susunan yang betul sebab nanti dalam soalan dia akan scattered. Okay, dia akan randomly susun dari atas ke bawah supaya murid akan pilih jawapan dan susunan yang betul. Okay, next second paragraph. Okay, soalan keempat. Kita akan buat dua saja soalan. Okay, jadi sebab ada dua soalan, dalam dot ni hanya ada dua saja. Tak apa, dua saja pun. Tapi sebab murid perlu membaca kan, dia perlu membaca dan menyusun. Okay, kita sediakan satu dan dua saja. Okay. Okay, setting. Rearrange the sentence type saja dan klik finish. Okay, finish ada kat bawah ni. Finish. Jadi game telah tersedia. Cara bagaimana kita nak share game ni, okay, bagaimana nak share kepada murid, hanya klik saja ni button share. Kita akan dibawa ke paparan ni. Di sini klik saja play. Cara nak play sama ada live race ataupun homework. Kalau live race macam kita buat live quizzes, main dalam waktu yang serentak. Okay, jadi boleh tengok perlumbaan antara murid dalam kelas tersebut. Tapi kalau bagi homework, ikut masa masing-masing. Bila murid nak menjawab, nak jawab pagi, malam ataupun hari berikutnya dalam tempoh yang kita dah maklumkan tu ya. Okay, klik continue. Setting yang ada di sini, game option, randomize questions for each player. Tadi ada dua soalan kan? Dua soalan, susunan tu satu dan dua saja. Mungkin dua yang pertama, yang satu akan jadi yang kedua. Nak pilih ataupun tidak? Kita pulang. Okay, answer script. Jawab kat sini, ada contoh jawapan. Okay, try again. Nak bagi peluang lagi tak murid menjawab lagi kalau dia jawab salah. Okay, dan avatar. Avatar kita boleh browse sebab avatar ni akan menunjukkan represent murid tu sendiri. Kita ambillah avatar yang ni, kartun ataupun ada animals. Kalau animal macam ni. Okay.
kalau nak menunjukkan perlumbaan, boleh ambil animal cards dan choose avatar. Okay, go. Bila kita dah go, okay, ini adalah link untuk di-share kepada murid. Share ke Telegram. Okay, share. Ini contoh murid dapat dalam Telegram. Murid hanya perlu klik sahaja dan masuk untuk menyertai game. Kod dah disediakan di sini. Murid masukkan nama. Okey, nama dia misal kata Jenny. Dan play. Okey, murid akan pilih avatar mana yang dia nak main. Kalau misal kata ada orang lain dah pilih, avatar tu akan jadi tak aktif kat sini. Okey, pilih saja ni. Okay, ini contoh paparan murid sedang menjawab kuis tersebut. Okay, waiting for the game to start. Okay, bila murid dah menyertai, murid dah klik. Okay, bila murid dah klik, jadi guru perlu klik start untuk murid menjawab soalan tersebut. Kita tengok pula contoh bagaimana jika game yang disediakan adalah format multiple choice. Okay, format multiple choice. Klik saja di sini, play. Jadi bila dah play, murid akan dapat satu link. Link ni kita copy. Okay, copy dan send ke dalam group. Okay, bila dah send ke dalam group, klik saja. Murid yang dapat tu dia akan klik. Bila dia klik, okey, ini adalah paparan murid. Ini adalah paparan murid. Murid akan masukkan nama. Pesan murid supaya masukkan nama mereka yang sebenar supaya senang untuk kita identify murid datang ataupun tidak menyertai program, menyertai PDPR pada waktu tersebut. Nampak ni? Okey, ada get ready, waiting for game to start. Game ni takkan start lagi selagi admin tak tekan button start. Okey, tadi tak ada kan? Jadi dah ada satu player. Mala dah masuk sini. Okey, sebagai admin game, guru perlu tekan button start. Okey, jadi bila tekan button start, murid boleh mula menjawab soalan. Okey. Contoh murid jawab dan dia pilih next question. Nampak pergerakan yang ada tu. Okay, next question. Kalau misal kata murid jawab salah, dia kena ke belakang. Dia takkan dapat bergerak forward ke track yang seterusnya. Okay. Contoh soalan nampak. Okey, ni dia jawab betul. Kalau dia jawab salah, macam mana? Apa berlaku kalau dia jawab salah? Dia kena undur balik. Dia kena undur balik, takkan dapat bergerak lagi. Okey. Next question. Question, nampak dia bergerak naik ke atas. Okey, kalau salah dia akan ke belakang semula. Kita nampak murid tu dia terpaksa ke belakang semula. Nampak dia salah, dia undur. Okey. Next question. Okay, next question. Okay, next question. Nampak murid jawab betul, dia akan move forward. Kalau salah, dia akan back to the previous point. Okay, ni soalan dah tamat. Soalan dah habis dijawab. 10 soalan tapi murid tidak dapat reach the destination. Okay, murid akan klik exit. Dan kita cancel paparan murid. Ini adalah paparan guru dan guru boleh tengok result.
Okey, result kat sini. Hanya klik saja untuk dapatkan result. Okey, result dah ada dan ada analisa soalan tu yang mana. Kita boleh tahu murid-murid yang jawab, tapi dengan syarat kena pesan murid supaya type nama sebenar supaya senang nak buat catatan. Dan bila kita view result table, nampak ni, dan players name perlu dipaparkan. Okay, ni adalah mata dan boleh tahu yang mana murid jawab salah. Boleh download report sebagai Excel. Itu saja tutorial dari saya bagaimana untuk menghasilkan game daripada bahan yang dah sedia ada. Dan kali ini kita menggunakan QuizWizard. Okey, berjumpa lagi di masa akan datang dan saya akan menunjukkan cara menggunakan Bamboozle. Okey, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.